Oke, salam dan salam sejahtera. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada kawan-kawan dan sahabat handai serta kawan-kawan yang mengikuti channel saya ini yang beragama Islam. So, apa yang saya lihat daripada kenyataan media yang dikeluarkan hari ini, apabila kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ada memfailkan saman sivil terhadap ahli parlimen Kuala Terengganu berhubung beliau didakwa mendapat bayaran sebanyak RM15 juta sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor. Dan sebelum ini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa ini berbohong dan beliau tidak pernah menerima gaji sebanyak RM15 juta, tetapi beliau dibayar sebanyak RM1 semasa menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Dan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Kuala Terengganu hari ini, beliau menegaskan dia mempunyai tanggungjawab moral, sosial dan politik untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai bayaran sebanyak RM15 juta yang didakwa diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Daripada isu ini saya melihat apabila beliau menyebut tentang tanggungjawab moral, ini dalam konteks yang lebih besar apabila tanggungjawab moral sehingga kamu mengeluarkan kenyataan bahawa seolah-olah betul Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima bayaran sebanyak 15 juta. Dan kalau kita lihat daripada sisi bahawa banyak isu lain yang sepatutnya beliau perlu cerita kepada kawasan beliau, iaitu Parlimen Kuala Terengganu itu, tetapi beliau lebih kepada ingin menyerang sosok pribadi, iaitu menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan belum pasti lagi bahawa betul atau tidak beliau mendapat maklumat tepat atau tidak. Dalam isu beliau nak membicarakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima RM15 juta. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa ini satu pembohongan dan akhirnya disaman. Dan hari ini kalau beliau nak cerita tentang tanggungjawab moral, beliau sepatutnya tidak menggaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun serang pribadi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau sepatutnya juga melihat ke arah bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tokoh politik sama seperti beliau. Dan kita juga sebagai rakan dalam politik sepatutnya beliau melihat bahawa serangan pribadi, contohnya menggaibkan, apalagi Datuk Seri Anwar Ibrahim itu seagama, sama kaum, sama-sama orang Islam, sama-sama orang Melayu, tetapi digaibkan dengan kenyataan-kenyataan yang mempengaruhi rakyat untuk mengundi beliau waktu itu. Hari ini dalam beliau membuat kenyataan seperti itu, beliau berjaya menjadi ahli parlimen dengan propaganda yang memainkan sentimen perkauman dan agama. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri juga menjadi Perdana Menteri untuk mewakili Malaysia. Dan kita lihat bahawa ahli-ahli parlimen yang berada dalam Perikatan Nasional, terutamanya Parti PAS, beria-ia meminta peruntukan untuk diagihkan kepada ahli parlimen. Bagaimana seorang ahli parlimen seperti ini tidak memikirkan ke depannya bahawa jika satu saat nanti orang yang kita fitnah menjadi Perdana Menteri kita, dan akhirnya kita perlu pula meminta beliau untuk meluluskan bajet kita, untuk beliau meluluskan peruntukan kawasan kita. Inilah sikap yang kita boleh lihat daripada kepimpinan PAS. Jika kali ini disaman seperti ini dan akhirnya kalah dan akhirnya minta maaf, apa yang rugi kepada kita rakyat Malaysia? Orang yang telah mengundi beliau, memberi mandat kepada beliau, seolah-olah telah pun dibohongi dengan propaganda yang menjatuhkan imej bukan sahaja politiknya, tetapi imej dia sebagai seorang calon yang lain, imej dia sebagai seorang manusiawi, sebagai orang yang sama agama, sebagai seorang yang juga sama Melayunya dengan ahli parlimen Kuala Terengganu ini. Jadi bagaimana seorang ahli politik seperti ini sering bermain dengan sentimen, iaitu menyerang pribadi sosok orang lain. Kita tidak boleh membuat andaian-andaian seperti ini sebagai seorang ahli politik. Ini masalah yang saya lihat dalam kepimpinan PAS untuk mereka meraih undi. Dan kita tahu bahawa apabila beliau melakukan hal seperti ini juga, beliau sanggup berdepan di mahkamah hanya semata-mata tidak nak meminta maaf lebih awal. Konon kerana mempertahankan diri, kononnya mereka tidak rasa bersalah. Dan kita lihat kenyataan yang dikeluarkan beliau hari ini yang melibatkan juga bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim
yang terlibat dengan isu moral yang mana dikaitkan dengan isu liwat juga dimainkan. Yang mana saya lihat kenyataan-kenyataan daripada ahli parlimen PAS sangat tidak mempunyai idealisme. Lebih suka menyerang pribadi, lebih suka kepada sentimen perkauman dan agama, tetapi tidak menyebabkan satu perubahan berlaku dalam negara ini, terutamanya untuk bagaimana kita membangunkan bangsa, membangunkan negara, ataupun kita ni lebih kepada bermain dengan sentimen yang mereka mahukan. So itu yang saya lihat, bahawa pemimpin PAS lebih kepada suka berdendam, lebih kepada suka mencari kesalahan orang lain, dibandingkan mereka nak memikirkan bagaimana negara kita ini ke depannya, bagaimana kemajuannya, ekonominya, bagaimana generasi akan datang. Tidak, mereka tidak akan memikir ke situ. Jadi apa yang saya lihat daripada isu ini, saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberi ruang kepada mereka-mereka seperti ini, kerana rakyat akan percaya bahawa jika perkara ini tidak disaman, dia akan berlanjutan. Kita dah tahu berapa tahun, berpuluh tahun isu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini difitnah dan akhirnya dimainkan oleh walaon-walaon, pemimpin-pemimpin demi untuk meraihkan undi mereka. Tetapi hari ini apabila Tuhan nak tunjuk bahawa termasuk Tun boleh melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menjadi Perdana Menteri, kita boleh lihat apabila kenyataan-kenyataan sebelum ini seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu PM tepi. Tetapi kita tengok bahawa hari ini Malaysia pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim malah lebih baik, walaupun belum lagi sampai 1 tahun beliau menjadi kerajaan memerintah negara ini. Ini adalah satu yang sepatutnya ahli parlimen akan datang jangan bermain dengan isu-isu memfitnah. Jika tidak pasti, tak payah buat. Jika belum dapat saksi, belum dapat maklumat yang betul-betul tepat, jangan dihujah kepada rakyat yang lain, kerana dia memfitnahkan orang lain. Tambah lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim itu anak Melayu, beragama Islam. Kamu sendiri juga sama seperti itu. Jadi kenapa kamu gaibkan? Apakah kamu tidak menghargai ketokohan anak bangsa itu sendiri, yaitu orang Melayu, orang Islam? Rakyat yang ada di negara ini menghargai Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi pemimpin-pemimpin PAS tidak menghargai pemimpin kelahiran anak Melayu, orang Islam, untuk memimpin mereka. Jadi apa sebenarnya hujah pemimpin PAS ini? Untuk nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata demi kerakusan kuasa? Apakah rakyat yang lain ataupun rakyat di luar sana bersetuju? Jadi mereka sepatutnya memikir. Mereka menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim isu moral, sedangkan di kawasan mereka, Kuala Terengganu ini contohnya, apakah sudah maju? Apakah isu-isu moral, isu-isu maksiat, isu-isu ekonomi telah pun diselesaikan oleh beliau? Sepatutnya masa yang ada ditumpukan kepada kawasan, akhirnya asyik pergi mahkamah membuang masa, tetapi waktu itu kan sepatutnya digunakan oleh mereka untuk bersama dengan rakyat menjalankan kerja dan amanah, kerana telah pun diberi mandat pada PRU ke-15 itu, tapi tidak digunakan sebaik mungkin. Sedangkan juga duit yang digunakan untuk membayar gaji mereka adalah duit rakyat. Begitu juga apabila beliau membuang masa naik turun mahkamah. Jadi rakyat harus faham. Kita lihat, kalau seorang politikal yang betul-betul jujur, pada saya lebih baik kita segera meminta maaf. Kita segera putuskan supaya perkara ini tidak berlanjutan. Tetapi kerana egois mereka ni yang tinggi, kerana mereka ini lebih cenderung kepada tidak puas hati, maka mereka sanggup pergi naik turun mahkamah, mempertahankan diri mereka supaya mereka boleh menang di PRN yang akan datang ini. Jadi inilah perangai-perangai mereka ini. Setelah nanti PRN ini selesai, kalau tidak percaya, dia akan minta maaf dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah sikap pimpinan PAS. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.